Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya cikgu dapat bersiaran sekali lagi dalam slot kesusastraan Melayu 2215 CG Pelajaran Malaysia 2020 yang dibawakan oleh Perlis Ngaji dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Alhamdulillah. Baik, pada pagi ini cikgu akan menghuraikan selepas cikgu menghuraikan puisi pada 3 minggu yang lepas. Jadi pada hari ini, alhamdulillah, cikgu akan menghuraikan kepada pelajar semua berkaitan dengan prosa moden. Sebelum itu, kita takrifkan dahulu. Kita definisikan dahulu apakah yang dikatakan prosa. Prosa mengikut kamus pelajar edisi kedua adalah karangan yang ditulis dalam bahasa yang biasa. Prosa bermaksud karangan yang ditulis dalam bahasa yang biasa ataupun sebarang bentuk tulisan atau pengucapan yang tidak mempunyai corak atau irama tertentu. Itu yang dikatakan prosa. Seperti anak-anak pelajar menulis karangan biasa, berita dan sebagainya, kita takrifkan sebagai prosa, iaitu tidak mempunyai irama. Kalau irama, dia termasuk dalam kategori puisi. Dalam prosa moden yang kita belajar untuk SPM ataupun Komsas, terdapat beberapa kategori dalam prosa moden, iaitu yang pertama, kita tengok cerpen, ada drama dan juga novel. Tiga-tiga genre ni kita belajar dari masa ke semasa, start UPSR sampailah menengah rendah dan diikuti sampai ke menengah atas. Dan apabila kita mengambil subjek kesusastraan Melayu dan juga prosa, maka kita wajib mempelajari apa dia cerpen, apakah novel, drama, dan kita menganalisis ketiga-tiga genre ni dengan begitu teliti. Baik, pada hari ini cikgu akan memfokuskan genre cerpen kepada para pelajar. Jadi untuk novel dan drama, sekiranya ada masa, insya-Allah kita akan cuba huraikan. Iaitu cerpen yang kita huraikan ini adalah cerpen yang terkandung dalam antologi teks Kubentang Sehelai Peta yang terdapat 10 cerpen dalam teks antologi Kubentang Sehelai Peta tersebut. Baik, kita tengok dulu definisi cerpen. Sebelum kita nak mengkaji, sebelum kita nak menganalisis aspek-aspek sastra yang berkaitan dengan soalan-soalan SPM, maka kita terlebih dahulu kita kena faham apa itu cerpen. Dan untuk makluman para pelajar semua, definisi cerpen atau kita katakan ciri-ciri cerpen ini, dia juga boleh ditanya dalam soalan SPM. Soalan yang berbunyi, nyatakan atau jelaskan ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah cerpen.
Jadi pada pagi ini, pada hari ini cikgu nak jelaskan definisi cerpen. Cerpen bermaksud cerita rekaan dalam bentuk prosa, iaitu panjang antara 2,000 hingga 5,000 patah perkataan. Itu dia cerpen. Ataupun cerpen singkatan daripada perkataan cerita pendek. Cerita pendek. Jadi kalau kita tengok, kalau anak-anak pelajar tengok teks yang kita pelajari dalam antologi Kubentang Selai Peta tersebut, boleh dikatakan semua cerpen itu semua cerita pendek, antara 2,000 hingga 5,000 patah kata. Kalau kamu rajin kan, cuba kamu kira. Memang dia ada dalam panjang antara 2,000 hingga 5,000 patah perkataan. Jadi tidak mustahil untuk para pelajar membaca, menganalisis setiap cerpen yang terdapat dalam teks Kubentang Sehelai Peta tersebut. Baik, seterusnya, habis cikgu bincang definisi cerpen. Sebelum tu cikgu bincang definisi prosa. Anak murid pelajar boleh tolong ambil nota sikit-sikit, kan. Kemudian fokus kita terus kepada fokus aspek sastra dalam cerpen. Yang inilah yang menjadi fokus aspek sastra dalam cerpen ini, merupakan soalan-soalan yang akan ditanya dalam soalan peperiksaan Malaysia. Baik, sebelum tu kita tengok situ dia ada tema. Sama juga dengan puisi moden yang kita huraikan 3 minggu yang lepas kan, tema. Kemudian dia ada persoalan, cikgu dah bincang. Sama juga, tema, persoalan, kemudian dia ada nilai, kemudian ada pengajaran, kemudian ada gaya bahasa. Tetapi dalam cerpen ni kita tidak ada nada, tetapi kita ada apa? Tetapi dalam aspek sastra cerpen kita ada latar tempat, kita ada latar. Apa maksud latar? Nanti kita hurai sekali lagi, kita tengok dulu. Latar tempat, kemudian kita ada masyarakat atau kita kata citra, kemudian kita ada latar masa. Nanti kita tengok satu-satu aspek-aspek tersebut. Kemudian kita macam biasa, kita ada watak dan perwatakan. Watak, pendokong, kemudian kemudian dihuraikan kepada pendokong itu adalah perwatakan. Watak sama ada haiwan atau manusia yang memainkan peranan, yang memainkan watak dalam satu-satu cerpen itu, kemudian dihuraikannya, itu kita panggil perwatakan. Kemudian kita ada teknik plot. Teknik plot nanti kita hurai. Kemudian kita ada sudut pandangan, dan kita juga ada cipta cerpen. Kita mencipta cerpen untuk soalan SPM, kita ada mencipta cerpen. Baik, kita satu-satu kita teruskan. Tema macam biasalah, itu cikgu huraikan. Hari itu cikgu sudah huraikan. Tema bermaksud persoalan pokok atau isi yang paling utama yang mahu dikemukakan oleh pengarang. Kalau sajak itu cikgu kata penyair atau penyajak, tapi kalau kita kata cerpen, kita kata pengarang kepada pembaca. Apakah perkara utama yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca? Tema. Contoh macam tema kasih sayang, tema bekerjasama, tema hormat menghormati dan sebagainya, kan. Baik. Okey. Teknik plot maksudnya cara persembahan pengarang menulis cerpen tersebut. Cara persembahan cerita tu, cara persembahan menulis cerpen. Apakah plot? Apa maksud plot? Plot adalah jalan cerita. Sekarang kalau SPM ni dia memudahkan lagi. Plot dia hanya teknik saja, kan, teknik. Dia bukan dia tidak menjurus kepada satu-satu cerpen tu kamu kena bedah permulaan plot, pertengahan plot, kan, ada dan sebagainya. Tapi kita mudahkan lagi, kita ringkaskan. Jadi teknik plot. Apa kata teknik plot ni? Cara penulis menghuraikan jalan ceritanya. Dia ada monolog. Monolog apa maksud? Monolog tu ada monolog dalaman,
Iaitu menolak dalaman bermaksud bersendirian. Bersendirian ada di sini tengok. Okey, menolak pengucapan watak secara bersendirian. Pengucapan watak. Maksudnya watak macam cikgu, watak Fatimah dalam satu cerpen. Kemudian cikgu bercakap seorang-seorang, kan? Cikgu Fatimah bercakap, tapi suara cikgu tak dengar, ataupun cikgu bercakap dalam hati. Kan? Bilalah macam mana keadaan pelajar saya, contohnya macam mana keadaan pelajar saya pada 24 hari bulan ni. Macam tu, itu monolog. Siapa yang tak dengar? Yang dengarnya cikgu, kan? Pengucapan watak secara bersendirian, ataupun menyampaikan fikiran atau perasaan. Bersendirian watak tu dia menyampaikan apa? Menyampaikan fikiran atau perasaan. Contoh, oh bapakku, tapi dia cakap seorang-seorang, aku harus pergi. Itu kata monolog. Monolog ni memang akan ditanya dalam teknik plot. Jadi para pelajar mesti faham apa maksud monolog, kerana pelajar selalu keliru antara monolog dengan dialog. Baik. Okey. Okey. Ini adalah dialog. Teknik plot seterusnya adalah dialog, iaitu perbualan antara dua watak atau lebih. Perbualan antara dua watak atau lebih. Kalau sekiranya pelajar nak faham, berbual-bual, perbualan, atau English panggil apa? Conservation, kan? Conservation. Kemudian menggambarkan pendapat dan fikiran yang berkaitan tema. Berbual lebih menjurus kepada tema. Kemudian berperanan menggerakkan cerita. Berperanan menggerakkan cerita. Dan sekiranya pelajar hendak faham lagi, kalau dialog ni, penulis pengarang ni dia mesti letakkan tanda pengikat kata. Tengok cikgu letak tu, cikgu tag tanda pengikat kata dan diakhiri dengan penutup kata. Itu adalah dialog. Tak kisahlah dia nak bercakap dengan siapa, tapi apabila pengarang ni dia buka saja inverted commas tu, pengikat kata macam ni, kemudian kita nampaklah itu adalah dialog. Jelas. Kerana setengah pelajar macam kadang-kadang kita keliru. Tu cikgu bagi contoh. Contoh ini adalah kelebihannya. Dia buka pengikat kata. Okey. Cikgu kembali. Kemudian kita tengok situ monolog, ada pemberian, imbas kembali, imbas muka, konflik, dialog, kejutan dan suspense. Baik. Lepas monolog dialog, cikgu pergi ke pemberian. Apa maksud pemberian? Teknik dialog pemberian adalah pengarang bercerita secara langsung tentang sesuatu kejadian. Pengarang tu cerita secara langsung. Pemberian, bukan pemberian, pemerian. P-E-M-E-R-I-A-N. Banyak pelajar dia kata pemberian, kadang-kadang dia salah. Dia bukan tak faham, dia tersalah eja. Cuma cikgu perbetulkan di sini pemerian, bukan pemberian. Sebut betul pemerian, tulis. Kemudian pengarang bercerita secara langsung tentang sesuatu kejadian. Pemberian. Pengarang tu contoh. Kalau macam contoh yang paling senang, kita ambil pemberita lah, kan. Pemberita mereka buat ulasan selari tentang pertandingan bola sepak. Itu pemerian lah. Itu teknik plot pemerian yang paling mudah untuk pelajar faham. Pengarang bercerita secara langsung tentang sesuatu kejadian. Kemudian untuk apa? Untuk memudahkan pembaca memahami jalan cerita. Pemerian ni lah satu perkara yang mudah. Kita baca-baca jelas. Dia macam dia faham, dia jelas, kan. Dia tidak ada dialog di situ. Dia jelas, dia bagi tu. Contohnya cikgu bagi. Sengketa Pulau Batu Putih masih ruwet. Cuma cikgu letak quotation, cikgu letak pengikat kata. Sebenarnya dia tidak ada pengikat kata. Jangan pelajar salah faham. Sengketa Pulau Batu Putih masih ruwet. Dalam cerpen Rindu Seorang Rafiq. Dan banyak lagi contoh-contoh teknik pemberian yang boleh kita dapati dalam setiap cerpen yang kita belajar. Okey, kemudian kita tengok pula imbas kembali. Imbas ni ada 3 juga. Imbas kembali, imbas muka. Imbas kembali ni kalau bahasa Inggeris dia kata flashback. Flashback kita ingat balik perkara yang baru berlaku. Macam cikgu sebentar tadi, sebelum cikgu ustazah, kan. Cikgu kenal dengan ustazah. Itu kira imbas kembali dah perkara yang telah berlaku. Walaupun dalam 1-2 saat. Jelas yang cikgu selalu jelaskan kepada para pelajar,
Masuk dalam kelas, apa yang kamu buat tadi masa sebelum nak turun jumpa cikgu? Kamu salam dulu dengan mak ayah kan? Kamu salam, kamu minta restu daripada mak ayah. Itu imbas kembali. Maksudnya imbasan peristiwa yang telah berlaku melalui penceritaan pengarang. Maksudlah pelajar tak payahlah hafal imbasan peristiwa yang telah berlaku melalui penceritaan pengarang atau ingatan oleh watak-watak. Cuba bila cikgu nak terang kat kamu, cikgu kena bagi cikgu kena maklum jelas, tapi kamu tak perlulah hafal apa imbas kembali duk hafal kan. Sebenarnya dia tak tanya apa imbas kembali, tapi kamu kena faham dulu maksud imbas kembali tu. Imbasan peristiwa yang telah berlaku, kalau English dia kata past tense, past tense, melalui penceritaan pengarang atau ingatan oleh watak-watak yang terdapat dalam petikan, iaitu ataupun melalui pemerian pengarang. Pengarang cerita secara terus, di situ mungkin ada teknik imbas kembali. Kemudian hayalan, watak tu berhayal, dia teringat, dia kutip durian ke, teringatlah dalam watak tu. Contoh terbayang-bayang kan. Ataupun melalui dialog ataupun monolog. Itu dia maksud imbas kembali, teknik plot. Baik, seterusnya contoh. Cikgu bagi contoh. Aku masih kecil waktu itu. Dan aku bersama-sama kawan di kampung memang nakal, suka menjolok sarang. Sekali lagi, aku masih kecil waktu itu dan aku bersama-sama kawan-kawan di kampung memang nakal, suka menjolok sarang. Kan, sarang tebuan lah maksudnya. Jadi ini adalah cerpen 0000000090 daripada Allahyarham Shahnun Ahmad, iaitu seorang bekas sastrawan negara yang telah kembali ke rahmatullah. Cerpen 000 yang memang termasyur, bagaimana pengarang itu masa dia nak melukis watak Dol Kreko tu kan, dia masa nak melukis watak Dol Kreko, dia terbayang-bayang tengok rambut Dol Kreko, dia terbayang sarang. Ni cikgu masukkan sama cerpen ni. Masa dia tengok rambut Dol yang macam bergulung-gulung tu, teringat sarang tebuan di kampung dia dulu. Bila dia tengok Dol macam ni, dia teringat. Itu maksud imbas kembali, contohnya. Baik, kemudian imbas muka. Tadi imbas kembali, ni imbas muka. Imbas muka ni masa hadapan. Masa hadapan, present tense kan. Bayangan peristiwa yang akan berlaku. Dalam pemikiran watak-watak. Macam cikgu. Sebentar lagi mungkin cikgu akan kena pergi sekolah. Imbas muka tu. Cikgu dah nampak dah peristiwa, saat lagi cikgu nak balik, cikgu nak bawa kereta. Itu imbas muka cikgu. Kita nampak dah. InsyaAllah lah benda-benda tersebut kan, dengan izin Allah lah. Bayangan peristiwa yang akan berlaku dalam pemikiran watak-watak. Kamu di sekolah saat lagi 24 hari bulan ni, kamu dah nampak dah kamu nak pergi sekolah. Macam Ustazah kata tadi, 24 hari bulan nak pergi sekolah. Lepas tu kamu terbayang nak pulang macam masa yang akan datang. Dapat mewujudkan keyakinan dalam kalangan pembaca. Terhadap sesuatu yang akan terhasil. Yakin, aku boleh. Macam kamu belajar lah. Kamu belajar bersungguh-sungguh, kamu berdoa, kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu yakin kamu boleh menjawab soalan SPM. Macam tu imbas muka. Yang kita tak yakin, kita baca macam kita cincai lah. Boleh baca lah Cik Fatimah Marah Sastra. Kita baca, kita yakin, kita boleh, insya-Allah. Kan? Contoh, dia telah merancang untuk dari sana langsung ke lapangan terbang antarabangsa. Minta maaf, ejaan saya salah. Dia telah merancang untuk dari sana langsung ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pula. Dalam cerpen Res Judikata karya Aidil Khalid dalam muka surat 53. Kalau kamu ada buku tu sekarang dekat kamu sekarang ni, cuba kamu buka muka surat 53. Dia telah merancang untuk dari sana langsung ke lapangan terbang. Perkataan apa keyword dia? Merancang tu imbas muka. Kan kalau imbas kembali terbayang-bayang. Kalau macam imbas muka, merancang, akan. Macam tu. Kata-kata kunci tu penting untuk kita nak memudahkan apabila kita mengulang kaji subjek. Tak kisahlah subjek apa pun kan. Baik. Konflik. Bahasa Inggeris kita ambil terus dari bahasa Inggeris konflik. Kalau bahasa Inggeris ejaan dia C, kita K lah kan, konflik. Pertentangan yang berlaku pada diri watak-watak yang melibatkan fikiran dan perasaan watak. Pertentangan
Pertentangan yang berlaku pada diri watak-watak yang melibatkan fikiran dan perasaan watak. Macam mana? Saya masuk kelas anda. Cikgu masuk kelas anda. Kamu tak puas hati dengan cikgu. Contohlah, cikgu bagi contoh. Tak puas hati. Kenapa Cikgu Fatimah ni masuk lambat kan? Contoh. Kenapa Cikgu Fatimah duduk masa mengajar? Contoh. Kamu tak puas hati. Tapi kamu tak boleh nak angkat tangan, nak tegur cikgu. Itu maksudnya konflik. Kamu duduk macam dalam hati tu, kamu macam saya tak puas hati sungguh dengan Cikgu Fatimah ni. Contohlah, itulah maksud pertentangan. Pertentangan yang berlaku pada diri watak-watak yang melibatkan fikiran dan perasaan watak. Jadi cikgu tak bagi contoh lah di sini kan. Kejutan. Kita dengar pun kita faham dah. Terkejut. Asal perkataan terkejut lah. Kejutan. Sesuatu yang berlaku di luar jangkaan pembaca. Selalunya dalam drama kan. Kalau kamu tengok buka drama Mak Piah dan Mr. Blackway, ada unsur-unsur kejutan dan pernah ditanya dalam soalan SPM. Sesuatu yang berlaku di luar jangkaan pembaca. Contoh semalam ada yang sambut hari bapa kan, Father's Day, ada yang sambut, kemudian bapak dia balik, bapak dia terkejut sebab ada kek besar umur lagi, kan, nak masuk pun tak boleh. Contohlah kejutan. Unsur yang berupaya menjadikan plot cerita semakin menarik. Inilah yang dikatakan sebagai nadi. Kalau kita tengok tiga segi binaan plot tu, kejutan tu dia duduk di mana kan? Dia duduk di tengah kan, sebelum dia nak pergi climax kan. Itu yang kata unsur yang berupaya menjadikan plot atau jalan cerita semakin menarik, kejutan. Suspense, unsur ketegangan menimbulkan rasa ingin tahu. Suspense. Apa lepas ni 24 hari bulan ni apa yang akan berlaku kat kita. Tadi kejutan ni suspense. Unsur ketegangan juga menimbulkan rasa ingin tahu. Kamu nak tahu macam mana ni, apa yang akan berlaku. Unsur ketegangan menimbulkan rasa ingin tahu pembaca terhadap sesuatu peristiwa. Di dalam cerpen kamu 10 cerpen tu, kita boleh tengok yang mana unsur suspense. Kalau ditanya teknik plot. Teknik plot memang wajib kamu faham, kerana teknik plot akan ditanya dalam setiap kali peperiksaan SPM. Ya? InsyaAllah. Timbul rasa ingin tahu dalam kalangan pembaca. Berkaitan peristiwa yang akan berlaku selanjutnya. Apa yang akan berlaku? Kamu dengar ada macam bunyi siren ambulans kan? Kamu nak tahu. Itu suspense lah. Teknik suspense. Okey. Latar. Habis teknik plot kita huraikan masa kita masuk plot latar. Latar dia ada 3. Latar ni orang bahasa Inggeris dia panggil setting. Cikgu terpaksa guna sebab sebenarnya memang banyak kita ambil daripada bahasa Inggeris. Latar ni setting, set. Sebab cikgu pun orang drama kan. Jadi latar ni adalah setting, iaitu keterangan berkaitan ruang masa, tempat dan suasana terjadinya cerita dalam karya. Keterangan berkaitan ruang masa, tempat dan suasana terjadinya cerita dalam karya. Okey, dia ada 3: tempat, latar masa dan latar masyarakat. Cuma cikgu nak maklumkan di sini, sepanjang cikgu jadi cikgu sastra dan cikgu belajar dari guru-guru sastra yang lain juga, masyarakat ni dikatakan juga citera. Ejaan dia CITRA. Jadi sekiranya pelajar jumpa ada soalan kata citera, itu adalah latar masyarakat. Kamu jangan keliru. Tempat, masa dan masyarakat. Apa maksud latar tempat? Senang je. Tempat berlakunya peristiwa dalam cerita. Banyak orang keliru. Kadang-kadang dia bagi satu petikan struktur, dia tanya latar tempat. Kan? Ada yang soalan 2018 tak silap cikgu. Kan banyak yang keliru. Sebenarnya latar tempat tu berdirinya watak di situ. Masa watak tu berlaku di situ. Contoh, latar tempat cikgu sekarang di mana? Latar tempat cikgu sekarang di bilik audio ni kan, bilik ni, di tempat ni. Ada satu lagi latar tempat yang umum, Majlis Agama Islam Perlis atau Jabatan Agama Islam Perlis. Jadi itu bukan latar tempat kita, sebab latar tempat cikgu dalam bilik ni. Jadi yang itu tu yang besar, yang umum. Itu maksud peristiwa cikgu bercakap ni, peristiwa cikgu berkudara online dengan anda semua. Jadi latar tempat cikgu adalah dalam bilik ni. Okey, faham nah?
Latar masa. Masa iaitu tempoh berlakunya sesuatu peristiwa dalam cerita. Bila jadi peristiwa tu? Bila jadi? Bila? Latar masa. Kan? Pukul berapa? Tengah malam? Tengah hari? Senja? Waktu malam? Dan sebagainya. Ini yang cikgu nak kata. Ini selalu masuk dalam peperiksaan. Latar masyarakat. Latar masyarakat maksudnya gambaran keadaan masyarakat dalam cerita yang melibatkan hal budaya. Gambaran keadaan masyarakat dalam cerita yang melibatkan hal budaya. Budaya maksud budaya cara hidup. Sosio. Pendidikan, pekerjaan, agama, bangsa dan pekerjaan. Okey. Satu cikgu nak ingatkan anda, sastra dengan komsas ni berbeza kan. Kalau dalam sastra, cikgu rasa, dalam sastra masyarakat mesti diwakili dengan lebih daripada seorang. Jadi kalau cikgu seorang macam ni, cikgu tak boleh dianggap masyarakat lagi. Masyarakat lebih daripada seorang watak. Maksudnya 3. Dalam kelas ada 3 orang pelajar, dia boleh kata masyarakat. Masyarakat yang mentingkat ilmu, masyarakat pelajar, masyarakat guru, masyarakat petani, pergi masjid, masyarakat baca Quran, masyarakat yang taat kepada agama dan sebagainya. Kemudian pembaca dapat mengetahui hal masyarakat melalui latar yang digambarkan oleh penulis. Pembaca dapat mengetahui hal masyarakat melalui latar yang digambarkan oleh penulis. Maksudnya dengan masyarakat ni, pembaca dapat faham apa cerita masyarakat tu. Macam cikgu kata tadi lah kan, kalau kamu tengok dalam satu masyarakat itu berkumpul orang pergi masjid, kuat baca Quran, baca Yasin dan sebagainya, kita kata masyarakat yang mementingkan ajaran Allah. Itu dia. Dalam soalan ada dalam tu. Itu yang katakan latar masyarakat. Baik, seterusnya watak dan perwatakan. Watak perwatakan adalah perkara yang penting dalam sesebuah cerpen dan masuk dalam soalan. Watak saya Cikgu Fatimah, perwatakan saya seorang guru, seorang wanita, seorang yang berusia dan sebagainya lah, contoh kan. Watak cikgu lah Cikgu Fatimah. Nama selalunya watak terdiri daripada haiwan ataupun manusia. Perwatakan huraian kepada watak tersebut. Ini dia yang cikgu boleh huraikan sedikit apa yang kata watak dan perwatakan. Jenis, sifat, kelompok. Jenis, ada jenis utama, penting, ada watak sampingan, ada watak pembantu. Sifat, ada yang sifat bundar, ada sifat bulat, lepir dan pipih. Kelompok, protagonis, antagonis. Cikgu nak tekankan kamu sekarang ni. Apa yang katakan watak utama? Watak utama tu watak yang mendukung peranan utama dalam sesuatu cerpen. Contoh, kalau dalam cerita Res Judikata. Res Judikata watak utamanya peguam tersebut lah. Kan? Peguam tersebut adalah watak utama. Dan kalau dikatakan watak sampingan, macam hakim, macam penumpang-penumpang kereta api, KTN. Lepas tu ada ibu dan anak. Itu watak-watak sampingan. Okey. Kemudian kita juga akan, cikgu nak bawa sini kat kamu kelompok watak protagonis dan antagonis. Sebab apa? Sebab watak protagonis ni pernah masuk, protagonis dan antagonis pernah masuk dalam peperiksaan. Jadi cikgu harap kamu faham dulu apakah yang dikatakan maksud protagonis dan antagonis ni. Baik, protagonis maksudnya watak utama cerita. Dengar macam nis-nis kan, tapi sebenarnya protagonis ni adalah watak utama cerita yang mendukung tema dan persoalan cerita. Watak utama cerita yang mendukung tema dan persoalan cerita. Kalau tak ada protagonis ni, cerpen seperti hambar lah, seperti tidak menarik. Ditambah lagi kalau kita tengok drama kan, watak protagonis tu memang hebat, dia dapat menghayati watak dia. Sebab tu kalau cikgu buat drama Komsas, cikgu tak kata berlakon, cikgu kata kita menghayati watak. Kalau watak mak tu, jadilah mak yang betul-betul mak kan. Contoh, watak peguam dalam Res Judikata, itu protagonis. Watak Pak Yasuk dalam Air Mata Dalang, dan watak Pak Mik dalam, bukan Air Mata Dalang ni, watak Pak Mik dalam Namun Itulah Hakikat. Minta maaf nah. Baik,
Kita tengok pula antagonis, watak antagonis. Watak penentang. Antagonis ni, watak penentang atau lawan kepada watak protagonis. Dia lawan. Dia macam kalau watak hero protagonis tu buat apa pun dia memang tak suka. Watak, kalau kita kata watak hitam sehitam-hitamnya. Kalau kita kata jahat sejahat-jahatnya lah antagonis ni. Auzubillah kan. Memang jahat sangat. Memang kalau berlakon pun kita sebagai apa? Sebagai audiens, sebagai ni pun kita tengok, Masya Allah, memang kita tak boleh terima kejahatan yang dilakukan antagonis ni. Okay? Watak penentang atau lawan kepada watak protagonis. Contoh Penghulu Sedin. Kamu tengok, kamu pernah baca dalam Bukit Mas, Penghulu Sedin begitu ketara watak antagonisnya. Kan, begitu ketara, begitu hebat, begitu dahsyat. Sehingga kan permulaannya orang kampung pun macam takut. Memang tak boleh buka suara. Kerana bukan nak sifat antagonis daripada Penghulu Sedin ni. Kemudian habislah cikgu bincangkan tentang sedikit. Ada lagi cikgu tak huraikan. Cikgu akan huraikan sedikit, iaitu sudut pandangan. Sudut pandangan ialah cara bagaimana sesuatu penulisan kreatif itu dihidangkan kepada pembaca atau cara pengarang menyampaikan ceritanya. Itu maksud sudut pandangan. Ialah cara bagaimana sesuatu penulisan kreatif itu dihidangkan kepada pembaca atau cara pengarang menyampaikan ceritanya. Sudut pandangan pun penting. Saya tak masukkan dalam slide. Jadi sudut pandangan sering ditanya. Selalunya sudut pandangan ditanya dalam soalan struktur. Bagi satu petikan, kemudian dia minta anda huraikan, dia minta anda kenal pasti sudut pandangan yang terdapat. Antara sudut pandangan yang perlu anda ketahui adalah sudut pandangan orang pertama. Sudut pandangan orang pertama. Maksudnya pengarang bercerita sendiri. Dalam cerita, pengarang bercerita sendiri atau terlibat secara langsung dalam cerita sebagai watak utama atau watak sampingan. Okey? Pengarang bercerita sendiri atau terlibat secara langsung dalam cerita sebagai watak utama atau watak sampingan. Dia terlibat sendiri. Dia sendiri yang jadi watak utama. Contoh apa dia yang ketara? 0, 0, 0, 0. Sudut pandangan orang pertama dia. Kamu ingat macam ni, bukan ganti nama nah. Sudut pandangan orang pertama. Kamu ingat macam ni, kalau ada perkataan aku, kalau ada perkataan saya, kalau ada perkataan hamba, itu adalah sudut pandangan orang pertama. Cerita secara langsung. Kemudian pengarang sendiri melibatkan diri secara aktif. Watak aku menjadi watak utama atau watak sampingan. Dan kita ada satu lagi sudut pandangan orang ketiga. Okey. Tak ada sudut pandangan orang kedua. Sudut pandangan orang ketiga, pengarang mengisahkan ceritanya melalui watak lain dengan menggunakan ganti nama diri orang ketiga, iaitu dia atau mereka atau nama. Contohnya Dr. Awirah. Dr. Awirah dalam cerita Gulai Sembilang untuk Abah kan. Dia menggunakan sudut pandangan orang ketiga. Ayah kan. Pengarang bertindak serba tahu walaupun tidak terlibat secara langsung, dan pengarang mengetahui segala-galanya tentang watak-wataknya. Itu dia sudut pandangan orang pertama dan sudut pandangan orang ketiga. Okey, kemudian macam biasalah dalam cerpen ada gaya bahasa yang cikgu cuma cikgu nak ingatkan anda, dalam gaya bahasa cerpen tidak ada asonansi, tidak ada aliterasi. Cikgu nak ingatkan anda sekali lagi, cikgu ingatkan sekali lagi anda, dalam cerpen atau prosa, tak kisahlah prosa moden atau prosa tradisional, novel, prosa klasik, drama, kamu kalau sekiranya ditanya gaya bahasa, jangan sesekali anda letak asonansi aliterasi. Kerana asonansi aliterasi adalah bunyi, adalah permainan bunyi, dan kamu kena ingat balik kalau bunyi untuk puisi, untuk puisi. Baik. Yang lain sama, simili, personifikasi, kata ganda, anafora dan sebagainya. Baik, sekarang saat kita lah, kita nak bincang cerpen Res Judicata. Ini kita tengok satu cerpen yang popular. Cikgu tengok, saya suka cerita yang lebih berkisar tentang undang-undang, kehakiman, tentang peguam, seorang peguam, iaitu perbincangan cerpen Res Judicata. Jadi kita akan tengok tema, persoalan, nilai pengajaran, watak perwatakan, latar dan sebagainya lah. Baik.
Okey, ni cikgu ambil daripada www.fppt.info daripada rakan guru juga dengan izin saya ambil kerana saya tengok sangat kemas, sangat menarik jadi kita boleh kongsi, dia mesti memberikan kebenaran Baik, kita tengok tema cerpen tersebut. Tema perkara utama kamu kena faham. Tema cerpen ini adalah usaha seorang peguam untuk mendapatkan keadilan yang difikirkan sesuai untuk dirinya dan masyarakat. Tema cerpen ini adalah usaha seorang peguam untuk mendapatkan keadilan yang difikirkan sesuai untuk dirinya dan masyarakat. Contoh, kena bagi contoh. Contohnya atau bukti seorang peguam yang telah menyaman KTN, iaitu Syarikat Kereta Api dan Tren Negara, kerana coach syarikat pengangkutan tersebut yang dinaikinya telah terlambat tiba daripada yang sepatutnya. Hal ini menyebabkan dia terlepas penerbangan dan seterusnya terlepas peluang menghadiri mesyuarat berkaitan sebuah kontrak bernilai 27 juta di Indonesia. Itu dia. Itu tema. Anda semua sekiranya soalan selalu keluar soalan tema kan. Tanya tema, anda jangan keliru tema dengan sinopsis. Pelajar banyak keliru antara tema dengan sinopsis. Tema bagi macam tu dulu. Tema usaha seorang peguam. Kalau boleh seorang tu tak payah pakai tak payah tulis pun tak apa kan. Tema peguam, tema usaha peguam mendapatkan keadilan yang difikirkan sesuai untuk dirinya dan masyarakat. Cukup. Tema usaha peguam mendapatkan keadilan. Kita ambil kata-kata kunci. Satu lagi trend pelajar, hafal lah kan. Hafal insya-Allah. Hafal tapi faham, hafal tulis faham. Jangan hafal tak faham. Saat ni ikut soalan kamu satu ayat kamu hafal tu lari, cikgu bimbang kamu tak ingat. Selalunya kalau hafal macam cikgu hafal, ingat kata kunci. Kita cari keyword macam ustazah tadi, keyword. Kita ambil keyword tu. Keyword di sini usaha mendapatkan keadilan. Keyword usaha peguam itu mendapatkan keadilan untuk dirinya dan masyarakat 4. Kan? Itu kita buat ayat sendirilah, kita bina ayat sendirilah kan. Itu cara dia. Okey, kemudian persoalan perkara-perkara sampingan. Perkara-perkara sampingan ialah pertama, persoalan keberanian dalam menegakkan keadilan. Persoalan keberanian dalam menegakkan keadilan. Peguam, contoh, bukti, peguam mengemukakan writ saman dan seterusnya mendapatkan keadilan di mahkamah sekiranya dirinya dirasakan terenaya atau menjadi mangsa dalam sesuatu hal dengan syarat mengikut peraturan-peraturan yang disediakan. Baik, cikgu nak ingatkan kamu, cikgu baca dulu. Yang kedua, persoalan sikap tidak bertanggungjawab penyedia perkhidmatan awam. Contoh, KTN dianggap tidak efisien apabila keluh kesah daripada pelbagai pihak tentang perkhidmatan mereka tidak diendahkan dan tiada penambahbaikan dalam perkhidmatan yang disediakan. Persoalan yang ketiga, kepentingan menepati masa. KTN disaman kerana coach miliknya gagal sampai ke destinasi pada masa yang ditetapkan. Hebat. Satu gambaran yang sangat hebat. Cikgu bersyukur dapat ni macam ni. Kalau kau buat macam ni, insya-Allah. Tetapi ada satu cara lagi kita boleh huraikan. Kita boleh saya pernah bincang dengan kawan-kawan saya. Kamu boleh ambil kata-kata dalam teks antologi tu. Kalau kamu ingat, kamu selalu baca, untuk pelajar yang selalu baca, cikgu faham kita nak ni, kita baca betul, kita ingat, kita boleh tulis. Petik daripada quotation, ambil terus. Kita ambil isi dululah. Contoh kamu kata persoalan kepentingan menepati masa kan. Kamu ambil lah. Yang mana yang bukti yang mengatakan kepentingan menepati masa. Apabila kereta api itu sampai lewat kan, ada petikan dalam muka surat apa cikgu tak ingat kan. Macam tu. Ada dalam petikan. Boleh ambil macam tu. Kadang-kadang kita ada banyak cara. Yang penting, cara menjawab soalan sastra dan soalan subjek lain, kamu mesti ada fakta, mesti contoh. Fakta, contoh. Jangan contoh dahulu. Mesti fakta dahulu. Lepas tu bagi tulis contoh. Okey, kemudian watak dan perwatakan. Jadi kamu faham dah maksud watak, maksud perwatakan. Watak peguam. Perwatakan dia berusia awal 30-an, segak, berkarisma, memiliki firma guaman sendiri. Mempunyai rekod menang kes 50-50, seorang yang bertanggungjawab,
beliau menggunakan kelebihannya sebagai peguam untuk menyaman syarikat pengangkutan untuk memberi kesedaran kepada syarikat tersebut agar menjalankan tanggungjawab dengan telus. Seorang yang berfikiran terbuka, open-minded, beliau tidak melatah dengan mudah apabila dituduh untuk mencari publicity murahan oleh pakar undang-undang, iaitu Profesor Ray. Profesor Ray dalam, kalau kita baca dalam cerita ni, dia memang kata tak elok lah kan. Dia memang menggunakan perkataan yang tidak apa enak didengar. Dia kata apa? Peguam mana ni belajar buah pokok mana kan? Dia kata peguam mana ni belajar mana buah pokok mana ni? Tak sepatutnya. Tapi itulah kritikan sosial yang kita boleh lakukan. Tidak bersikap materialistik. Dia tak kisah tentang diri dia, tapi dia buat saman tu untuk kepentingan masyarakat atau penumpang yang nasib sama seperti dia. Jadi cikgu nak ingatkan anda sekali lagi, sekiranya apabila ditanya watak dan perwatakan, guna perkataan seorang. Guna perkataan seorang. Kamu jangan terus tulis. Guna seorang macam ni, seorang macam ni. Kamu jangan terus tulis berusia awal 30-an. Seorang yang berusia, seorang. Sepatutnya selalunya dalam soalan struktur lah dia tanya macam tu. Okey? Baik, seterusnya nilai. Nilai yang kita kata tadi, apa maksud nilai? Nilai adalah perkara-perkara yang baik. Contoh nilai kasih sayang. Setiap mata pelajaran ada nilai yang tersendiri. Kita pun sastra ada nilai kasih sayang, nilai hormat menghormati, nilai bekerjasama, nilai patriotisme, nilai keadilan, nilai bijaksana dan sebagainya. Okey, tengok sini nilai tanggungjawab. Bukan bertanggungjawab, jangan letak imbuhan ber. Nilai tanggungjawab. Jangan letak nilai bertanggungjawab. Nilai tanggungjawab. Kalau kata nilai kerjasama, nilai kerjasama. Jangan letak nilai bekerjasama. Nilai tanggungjawab. Jadi kita hendaklah nilai tanggungjawab bagi contoh. Bagi contoh. Ni kita hendaklah ni masuk pengajaran kan. Nilai tanggungjawab contoh. Daripada mana kita nak ambil nilai tanggungjawab? Daripada perwatakan peguam tersebut. Nilai tanggungjawab, bukti peguam tersebut bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang dihadapi apabila mereka lewat tiba di tempat kerja. Itu bertanggungjawab lah. Dia seorang peguam, dia bertanggungjawab. Dia aplikasikan tugasnya sebagai peguam untuk menggunakan dengan saluran yang betul, kan? Nilai tanggungjawab. Selalunya nilai ni struktur pun selalu soalan ditanya. Kemudian nilai keberanian, peguam tu berani menggunakan undang-undang yang tepat. Sebab dia peguam, dia berani, walaupun dia hanya bukan peguam terkenal, tapi dia berani. Nilai kebijaksanaan pun terdapat kepada peguam tersebut juga. Bijaksana, cerdik, kan? Jadi kita tengok pengajaran skema dia mestilah pengajaran kamu mestilah menggunakan kita hendaklah mempunyai sikap, kita hendaklah dalam Komsas pun sama, kita hendaklah mempunyai sikap bertanggungjawab terhadap persekitaran masyarakat. Peguam menyaman syarikat pengangkutan KTN kerana merasakan itu tanggungjawab menegakkan haknya. Kemudian kita mestilah bijak memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kebaikan bersama. Latar tempat, foyer, bangunan mahkamah, contoh peguam telah dikerumuni oleh wartawan. Ingat cikgu kata tadi, kalau latar tempat peristiwa yang berlaku sekarang, kan? Jadi foyer, tempat orang ramai kerumun wartawan tersebut. Ramah ditemu ramah mengenai kes saman terhadap syarikat KTN bernilai 27 juta. Stesen KTN, tempat peguam menaiki train. Dia pergi dengan ramai-ramai penumpang atau tempat tersebut. Kemudian tengok train yang mereka tunggu tak sampai. Itulah tempat, iaitu stesen KTN. Okey. Kemudian latar masa malam, jam 8 malam, contoh slot berita televisyen yang menyiarkan berita tentang tindakan seorang peguam yang ingin menyaman KTN. Kemudian latar masyarakat, ingat cikgu kata kalau latar masyarakat mesti lebih daripada seorang. Jadi peguam tu kita tak boleh kata masyarakat. Contoh, masyarakat berani menegakkan masyarakat pelbagai lapisan masyarakat mengikuti pegangan isu peguam. Ni
masyarakat yang suri rumah tangga, contoh dalam tu masyarakat penumpang, kan, masyarakat penumpang coach tu, itu kita punya masyarakat. Kemudian kita tengok seterusnya, habis lah kita tengok soalan lah, kan, dah habis semua, cikgu dah bincang, kita tengok soalan. Jadi cikgu harap kamu boleh ambil, sebab kita tengok di sini soalan res judikator ni popular lah, bagi cikgu lah popular dan sangat-sangat manfaat untuk kita jadikan sebagai panduan untuk jawab soalan. Baik, soalan struktur, ingat soalan struktur bahawa dia ialah seorang peguam yang memiliki firma guaman sendiri. Baca sampai habis soalan struktur ni. Dan ini adalah kali pertama dia mengendalikan kes mewakili dirinya sendiri dan kali pertama membawa kes sebesar ini. Jumlah dalam muka surat 63. Nyatakan dua perwatakan dia beserta contoh yang terdapat dalam petikan cerpen tersebut. Okey, mulakan jawapan anda dengan seorang peguam, contoh bahawa dia ialah seorang peguam. 1 campur 1, kan? Seorang yang memiliki firma guaman sendiri walaupun kecil, contoh memiliki guaman sendiri sebuah firma kecil, ambil daripada buku. 3, seorang berkhidmat selama 7 tahun, contoh telah beramal kira-kira 7 tahun. Dan seorang yang seimbang dalam mengendalikan kes, contoh memiliki rekod menang dan kalah 50-50. Ingat, apabila soalan minta 2, bagi banyak. Minta 2, bagi lebih, jangan bagi 1, kan? Minta bagi lebih daripada yang sepatutnya. Soalan esei, berdasarkan cerpen res judikator karya Aidil Khalid, huraikan tema cerpen tersebut 4 markah, jelaskan 4 persoalan 8 markah dan cipta sebuah cerpen rujuk yang tu 80 patah perkataan 8 markah. Ini jawapan. Baik, untuk jawapan soalan esei usaha seorang peguam, macam panjang lagi, masyarakat, buktinya seorang peguam telah menyaman KTN. Okey, peguam tersebut terlepas yang ni. Kemudian ni jawapan persoalan. Minta maaf cikgu. Persoalan kepentingan menepati masa, bukti KTN disaman kerana gagal sampai destinasi tepat pada masanya. Kebiasaan mendapatkan keadilan, bukti peguam mengumpulkan writ saman untuk mendapatkan keadilan di mahkamah. Okey, teknik menjawab soalan cerpen. Cipta sebuah cerpen bertemakan kasih sayang. Karya mengandungi 2 teknik penceritaan. Macam cikgu kata tadilah, teknik apa? Teknik imbas kembali atau sebagainya, tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Dan ini permarkahan untuk cipta cerpen. Tema 2 markah, teknik 2 markah, bahasa 2 markah, kreativiti pelajar 2 markah, jumlah semua 8 markah. Jadi cikgu harap itu sahaja yang boleh cikgu sampaikan kepada anda. 24 ini kita seronoklah, kita nak jumpa balik sastra dalam kelas kita masing-masing. Baik, sekian, terima kasih. Kita tidak terhingga kepada semua para pegawai unit teknikal tuition online penulis mengaji dan karangan guru. Itu saja untuk pagi ini. Cikgu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.